Seperti mana yang kita katakan di awal pagi tadi, hari ini fokus yang menjadi tumpuan di Selamat Pagi Malaysia pastinya majlis peluncuran logo SPM sempena 40 tahun SPM, 4 dekad dah kita ya untuk tahun depan. Alhamdulillah, banyak evolusi dan juga transformasi yang telah dilakukan oleh rancangan pagi ini. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, kita amat mengalu-alukan dan juga mempersilakan yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman dan juga yang berusaha Tuan Mat Sari Saripan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, seronoknya. Kami lagi seronok di sini, 4 dekad akhirnya. Ya, 40 SPM tahun. 40 tahun. Ya. Pejam celik bukan satu masa yang pendek, sebenarnya cukup panjang. Bagaimana Datuk melihat SPM ini ya dengan tagline Nadi Seri Pagi merupakan nadi juga kepada RTM. Ya, kalau SPM itu orang, dia 40 tahun. Jadi 40 tahun tu dia ada cukup manis dia, cukup pengalaman dia, ya, cukup kematangan dia untuk mengolah langkah yang seterusnya, membuat satu lonjakan yang lebih hebat. Jadi 40 tahun tu maksudnya kalau dalam kerjaya pekerjaan, kita di tengah-tengah tu tunggu untuk zoom ke atas kerana kita dah ada bekalan untuk menjadi hebat itu. Ya. Bila Datuk berkata berkenaan tentang 40 tahun itu banyak yang dilalui oleh SPM. Saya teringat dahulu ya, kita pernah melalui satu peristiwa getir negara apabila pesawat MH17 dan MH370 ya yang hilang. Maka SPM menjadi antara rujukan masyarakat untuk mendapatkan berita seawal pagi. Jadi Tuan Sari mungkin ini menganggap SPM sebagai nadi itu, nadi bukan saja kepada masyarakat Malaysia tetapi nadi kepada institusi penyiaran di RTM sendiri. Saya bersetuju dengan pendapat yang bagi Datuk Ketua Pengarah bahawa 40 tahun itulah usia kita untuk melakukan satu anjakan baharu. Jadi berdasarkan pengalaman kita ketika MH370, MH17 dan juga semasa pandemik sendiri, masa COVID-19 sendiri, ruang SPM ini dilihat sebagai satu medium untuk rakyat mendapatkan maklumat semasa. Pada waktu itu SPM bersiaran 4 jam, kemudian kepada 3 jam dan balik semula kepada 2 jam. Jadi pada waktu itu orang tidak ke mana-mana, hanya mengharapkan siaran di televisyen lah, khususnya SPM pada waktu itu. Maknanya kita dilihat dan ditonton oleh seluruh masyarakat Malaysia sejak zaman berzaman ya, daripada dulu sampai hari ini. Dan itulah peranan kita dan fungsi kita, to educate, to entertain dan to inform kepada publik, khususnya rakyat Malaysia. Menjadi program Bual Bicara yang terlama, tertua di Malaysia ini untuk kita kekal sehingga ke saat ini. Di mana sebenarnya kekuatan SPM? Kekuatan SPM adalah pada saya, dia sentiasa relevan. Ya. Saya selalu tekankan kepada semua rakan-rakan saya di RTM. Ya. Kalau kita hendak sentiasa hebat, ya, kita kena relevan. Satu, kita kena relatable. Maksudnya kita tahu apa orang nak dan orang pun tahu apa yang akan disampaikan oleh kita, dan kita kena jadi satu brand atau jenama yang lovable, yang orang cintai. Jadi di situ kalau kita ada tiga aspek ini, maksudnya kita berjaya dalam apa yang kita buat. Jadi Selamat Pagi Malaysia mempunyai, so kalau kita masak macam ikan tiga rasa lah. Ada ikan tiga rasa, ada masin. Manis. Pedas-pedas sikit. Ya ke? Hot Sabah masak macam tu Oh iya. Ada sikit saja pedas dia. Jadi macam tu. Jadi bila ada rasa tu lengkap, jadi orang akan suka jenama tu. Betul. Betul. Okey, difahamkan untuk usia ulang tahun 40 tahun SPM ini akan banyak aktiviti-aktiviti yang akan kita laksanakan ya. Tapi itu kita nak cakap tahun depan, cuma mungkin snippetnya ataupun apa antara yang boleh saya katakan, benda ni dah kita bawa ke peringkat pengurusan tinggi RTMC bagaimana SPM tahun hadapan. Yang pasti tunggu di tempat tuan-tuan perempuan, kita akan ke sana. Saya suka mengambil apa yang Datuk katakan tadi. Kita kena kekal relevan, kita kena ikut apa kemahuan dan juga kehendak penonton di luar sana. Jadi untuk 40 tahun ini, mungkinkah ada penjenamaan semula SPM, bagaimana imej yang terbaru ke Datuk? Kita kena sentiasa untuk kekal relevan, kita kena sentiasa dekat di hati penonton, pendengar kita. Itulah sebabnya macam saudara Syari cakap sebentar tadi, kita akan bawa keluar dari studio. Maksudnya kita berjumpa orang yang menyokong kita. Ya? Sebab kalau kita tengok dari segi jumlah tontonan, kita telah melonjak tinggi. Betul. Itu adalah satu yang saya sangat banggakan. Tanya SPM. Ya. Sebab orang pagi nak tengok muka Syafiqah, nak tengok muka mak dia, kan? Jadi itu adalah sesuatu yang bagus dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang menyokong kita. Jadi kita pergi dan ceritalah sikit kan, boleh kan? Melaka. Betul. Cerita Melaka.
Untuk permulaannya kita akan lancarkan 40 lokasi kepada 40 tahun sepanjang tahun hadapan, dan kita akan first kata orang lokasi pertama ialah negeri Melaka. Wow. Di mana sejarah bermula. Okey. So itu tentang cerita banyak. Tunggu 1 Januari nantilah di Melaka. Okey, saya teringat apabila dikatakan melawat Melaka bererti melawat seluruh Malaysia. Tahun depan juga tahun melawat Melaka. Betul. Jadi pembukaan yang cukup megah untuk SPM 40 tahun di Melaka, insya-Allah. Okey, Datuk seringkali bercerita berkenaan platform kita ini bukan hanya konvensional, TV dan radio konvensional semata-mata, tapi memerlukan OTT platform, digital platform, social media platform. Bagaimana kita nak merancangkan, kita sebagai penyiar ini juga perlu untuk turut sama-sama you be in that situation and you be in that evolution. Ya, jadi maksudnya di sini kita ditonton oleh rakyat Malaysia di London, ya. Ramai rakan-rakan saya menonton di luar negara. Dan saya menonton televisyen, kalau saya di rumah atau di office, ialah kita tengok TV biasa. Saya sentiasa kena bukanlah memantau, tengoklah apa kerja-kerja kawan-kawan kita buat kan. Memantau tu macam alamak, saya sedang dipantau. Tertekan kan. Jadi kita tak adalah bagi kawan-kawan kita tertekan. Jadi dalam perjalanan saya dari KLIA contohnya untuk ke Angkasa Puri, saya menonton di RTM Click, ya. Sepanjang-panjang perjalanan dan tak ada lagging, tak ada apa. Jadi smooth, ya, sangat jelas dan sangat cantik gambar tu. Jadi saya tengok telefon tu je lah. Jadi di situ kita kena tahu, ya, kita ditonton di pelbagai platform, satu. Kedua, kita kena relevan dengan bukan sahaja penonton di Malaysia tetapi penonton yang berada di luar negara. Jadi maksudnya di sini kita kena sampai kepada satu tahap di mana bukan sahaja isu-isu di Malaysia tetapi kita juga boleh membincangkan isu-isu di antarabangsa tetapi mempunyai relevan yang kita boleh, maksudnya kita boleh rasa denyutan hati orang yang berada di luar negara juga. Jadi di situlah kepakaran kita, dan untuk tahun depan kita ada banyak rancangan untuk kita menambah ilmu kita, sama ada pegawai kewangan ke, penyiar ke, host ke, kita akan tambah lagi. Maksudnya kita percaya di RTM, kita percaya kepada lifelong learning. Maksudnya kita belajar sepanjang hayat, ya. Jadi itu kita boleh menambah ilmu kita supaya menjadikan program seperti SPM bertambah hebat. Jadi itulah sebabnya saya berada di sini pada hari ini nak memberitahu penonton-penonton kita ialah tunggu 2024, sekarang pun dah segar dan cantik. Ya, 2024 akan ada banyak lagi penambahbaikan yang kita buat untuk menjadikan program ini yang satu program yang diminati, kerana apabila kita tengok macam saya kata tadi, jumlah tontonan yang lonjakan yang tinggi. Jadi kita tak boleh berhenti kat situ. Kita kena terus melonjak sehingga tahap tertinggi, ya. Kerana kita bersaing dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Itulah yang paling penting dalam hidup kita sebenarnya. Yang unik dan menarik mengenai SPM ialah kita ialah infotainment, ya. Bukan saja kita menyentuh mengenai politik, ekonomi, kadang-kadang kita memasak juga, Ismail. Ada juga berkaitan dengan sukan. Jadi macam-macam ada. Jadi bagaimana sebenarnya tuan melihat bahawa SPM ini merupakan satu platform yang sangat terbaik sebenarnya untuk menyampaikan segala maklumat, terutamanya agenda nasional di Malaysia ini? SPM sebenarnya citra Malaysia. Apa yang ada di Malaysia ini terkandung dalam SPM secara keseluruhannya. Jadi macam tadi Datuk Syamil sebut, kalau orang di luar negara mungkin rindukan Malaysia, tengok SPM, mana terubatlah segala kerinduan mereka, tahu tentang perkembangan. Dan sekarang ni bila Datuk Syamil masuk ke RTM dan bawa pembaharuan pada SPM juga, elemen-elemen news and current affairs itu diperkuatkan, menyebabkan konten SPM itu lebih matang dan saya nampak ada tarikan tersendirilah. Maknanya menonton SPM selama 2 jam tu ibarat kita mengetahui keseluruhan yang apa ada dalam negara kita pada hari ini dan semalam. Jadi ini yang kita akan pertahankan, dan untuk tahun hadapan lebih kepada kandungan-kandungan yang mencungkil dan mengangkat kepandaian tempatan, apa yang ada di negeri-negeri untuk kita ketengahkanlah tradisinya, kraft tangannya, supaya sesiapa yang menuntut SPM ini seolah mereka berada dalam satu negara Malaysia ini. Boleh nambah? Lama dah tak bersiaran. Jadi nak melepaskan rindu. Tak, sebenarnya saya pernah ditanya, dia kata apakah differentiator selama pergi Malaysia, ya. Saya kata apa yang membezakan kita dengan program-program lain di waktu pagi adalah kita menyampaikan keintelektualan dalam hiburan. So maksudnya cara kita menyampaikan dia menghiburkan, tetapi dalam tu ada banyak keintelektualan
keintelektualan, ilmu-ilmu baru yang kita sulamkan sambil kita berhibur. Jadi itu penting. Jadi kita ambil konsep dia macam kita mendidik anak-anak di sekolah rendah contohnya. Jadi kita janganlah bagi, kalau cerita pasal ekonomi, Selamat Pagi Malaysia berjaya untuk menyampaikan mesej-mesej ekonomi ataupun finance dalam bentuk yang menghiburkan. Jadi bila kita terhibur, kita ingat informasi itu. Macam kita belajar kat sekolah lah. Kalau kita gembira, kita akan ingat apa yang kita belajar. Kalau kita stres, kalau jadi kita macam tak sukanya program ni. Jadi kita mau menghiburkan penonton, pada masa yang sama kita letak ilmu-ilmu baru, keintelektualan dan juga apa yang perlu mereka tahu untuk membuatkan kehidupan mereka lebih bermakna dan menambah nilai kehidupan mereka. Kita santai tapi sampai. Betul. Betul. Perkara lagi Datuk, dalam persaingan kita untuk menyampaikan berita ini, sudah pasti everyone akan mendapatkan berita yang paling cepat. Saya begitu bangga dengan Kanta 744. Mula-mula saya ingat Kanta 744 di waktu malam, di waktu maghrib, orang akan ramai tengok. Rupanya bila bawa ke pagi lagi tinggi. Jadi maksudnya kita berjaya kerana apa yang kita tekankan ialah kerana masa amat terhad untuk semua manusia sekarang ni. Jadi apabila kita menyampaikan berita kita kena padat dan ringkas, tetapi ada sense of completeness dalam dia. Jadi rakan-rakan kita di RTM telah berjaya membuat benda tu, dan ke mana-mana saya pergi orang kata tahniah Kanta 744. Okey. Jadi saya turut berbangga. Jadi tahniah kepada semua rakan-rakan di RTM yang telah menjayakan program itu. Program itu sangat hebat. Di mana-mana kita pergi, orang kata, oh ini Kanta. Jadi itu bagus. Dan juga sekarang ni kita masuk 2024, SPM, kita dah tengok lonjakan yang tinggi. Jadi kita bagi KPI lah kepada Mak Ailan dan sebagainya. Semua rakan-rakan kita kat dalam bilik itu. Berapa juta? Banyak jutanya untuk dicapai pada tahun depan. Jadi kalau kita tidak ada target, susahlah kita hendak bergerak. Jadi target itu akan membuatkan kita terus memperbaiki apa yang kita buat, mutu kita, dan sambil kita meningkatkan mutu persembahan kita tu, kita pun seronok bersiaran kerana itu yang suka kita buat, kenapa anda berdua berada di sini? Because you love what you do. Saya suka target itu tadi sebab itulah kita tidak boleh mempertikaikan betapa hebat dan luasnya pengalaman Tok Mi dalam bidang ini, dalam industri ini. Boleh banyak Tok Mi, banyak. Jadi bila mula-mula bersama dengan keluarga RTM ini, apa sebenarnya visi untuk SPM? Saya tak ada masalah kerana industri kita sangat kecil. Jadi saya kenal kerana saya dulu adalah wartawan. Jadi saya keluar wartawan, jumpa ini, jumpa kameraman ni, jumpa wartawan ni, jumpa producer. Jadi saya dah kenal hampir ramailah, hampir kesemuanya. Jadi saya rasa saya pindah rumah aja dan cuma geng-geng lama. Jadi kita dah faham ke mana kita nak bawa, dan saya rasa RTM 77 tahun dan SPM 40 tahun, pengalaman itu banyak. Dan dari segi rundown kita, dari segi polisi kita, dari segi SOP kita, jadi benda-benda itu semua dah ada dan lengkap. Jadi sekarang kita nak buat satu lonjakan yang lebih hebat saja. Jadi maksudnya platform tu telah sedia. Macam kita pergi beli tilam katil lah. Kenapa saya terfikir tilam katil? Sebab saya sakit pinggang, katil saya terpecah. Kita jadi tilam tu kena macam lompat papan anjal. Jadi dah ada, tempat tu dah ada. Jadi kita buat lompat yang tinggi saja. Gitulah perumpamaannya. Tuan Sari, mengekalkan penonton sedia ada dan mendapatkan jumlah tontonan yang baru. Apa ini cabaran untuk kita tahun hadapan? Betul. Terutama penonton baru muda lah. Maksud saya yang lebih kepada TikTok konten semua kan. Jadi saya percaya SPM ini masih ada taring dan juga sengatnya yang kita boleh fine tune, letak di mana. Sebab pada masa ini walaupun yang menonton untuk keseluruhan SPM 2 jam tu ada golongan tertentu, tapi kita akan pecah-pecahkan kepada micro content lah, supaya bahan ini travelling ataupun bertebaran keluar untuk memasuki ke umur-umur sebegitulah. Okey Ismail, kita akan ke agenda kita yang seterusnya. Agenda paling utama untuk hari ini, peluncuran logo SPM ke-40 ini.